Dan ketika ini di talian adalah Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Universiti Sains Malaysia, penganalisis politik yang telah pun bersedia. Hello, Doktor. Hai, Ashwat. Okey, Doktor. Doktor ada menggariskan berdasarkan apa yang Rizal petik dan kami terus menelpon Doktor untuk kita meneliti segala aspek kemungkinan yang ada dalam menyelesaikan kemelut politik di Terengganu ini. Pertama, Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan, dan kedua, penubuhan kerajaan campuran. Okey, bercakap dalam konteks dua kemungkinan ini, Doktor. Ya, pertama saya rasakan bahawa sebelum mahu melakukan kerajaan campuran ataupun membubarkan Dewan Undangan Negeri, yang pertama adalah untuk memujuk dan memastikan bahawa ketiga-tiga yang telah keluar itu boleh kembali ke Barisan Nasional dan ia kekal, kerana yang dilihat alasannya lebih bersifat protes. Jika itu gagal, barangkali akan wujud perundingan di mana kedua-dua pihak, baik Barisan Nasional ataupun Barisan Bangkang, akan cuba menggunakan kaedah yang telah dipakai di negeri Perak 2009, bagaimana yang keluar itu menjadi mesra kepada Barisan Nasional ataupun Barisan Bangkang. Dalam konteks ini, jika yang tiga keluar itu tidak mahu lagi menjadi ahli UMNO ataupun tidak mahu dikenali sebagai anggota sebahagian daripada Barisan Nasional, tapi boleh menjadi mesra Barisan Nasional jika itu merupakan satu pilihan, dan saya percaya itu juga kaedah yang mungkin mahu digunakan oleh Barisan Bangkang. Tapi jika itu juga gagal, mungkin kita akan melihat kepada undi tidak percaya yang boleh dibawa oleh pembangkang, dan di situ kita mungkin akan melihat tawaran untuk meletakkan jawatan yang kemudiannya membawa kepada persoalan pembubaran Dewan Undangan Negeri dengan persetujuan pihak istana. Jadi ini merupakan kemungkinan berdasarkan kepada apa yang telah saya teliti, dan saya rasakan mungkin ini boleh jadikan sebagai satu rujukan berdasarkan juga kepada Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu sendiri. Okey, dan berdasarkan kepada Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu sendiri, mungkin Doktor dapat mengulas serta memperjelaskan proses jika melibatkan segala kemungkinan yang telah pun digariskan oleh Doktor. Ya, kalau kita lihat kepada apa yang telah dinyatakan oleh penasihat Undang-Undang Negeri, beliau ada menyatakan bahawa kini Barisan Nasional masih mampu untuk meneruskan tadbir urus Negeri Terengganu kerana mempunyai kelebihan satu undi, iaitu kursi speaker. Malahan belum ada lagi sebarang surat menyurat daripada pihak yang keluar daripada parti kepada speaker untuk menyatakan mereka sudah menjadi calon bebas. Malahan tidak ada juga perintah untuk pembubaran, tidak ada soal hilang kepercayaan lagi ke atas Menteri Besar baru. Jadi pokoknya di sini, jika wujud andaian-andaian itu, maka barulah akan mewujudkan senario yang telah saya kemukakan di awal tadi. Dan melihat kepada impak kepada pentadbiran baru di bawah teraju Menteri Besar yang baru selepas ini, kita bercakap mengenai cabaran yang bakal digalas oleh pentadbiran negeri dengan apa yang berlaku. Bak kata orang Inggeris, is not a good start. Bagaimana Doktor melihatnya? Ya, damage is done. Dalam konteks itu, kalau kita perhatikan, walaupun akan mungkin kemungkinan jika itu kembali semula kepada Barisan Nasional, asasnya isu ini sudah menjadi satu krisis. Dalam konteks ini, cabaran paling besar bagi Menteri Besar baru adalah untuk memastikan dapat merapatkan barisan untuk mengenepikan politik kepuakan yang sudah wujud sekian lama, sejak 2008 sebenarnya, dan bagaimanakah usaha itu dapat digunakan agar parti dapat menjadi lebih kuat tanpa ada andaian-andaian gangguan dalam konteks semasa sehingga boleh mengencat proses pentadbiran beliau dalam mahu memacu kecemerlangan kepada negeri Terengganu. Tapi ini tidak dapat beliau lakukan seorang. Beliau memerlukan barisan yang kuat, yang ampuh, dan kesemua itu juga bergantung kepada kesemua 17 wakil rakyat yang sepatutnya bersama dengan beliau menggambling, memobilisasi sokongan agar dapat menghadapi apa saja rintangan. Dan cabaran itulah yang saya rasakan amat besar ketika baru hari pertama menjadi Menteri Besar Negeri Terengganu. Dan ia melibatkan apa yang kita sifatkan atau kita melihat dalam konteks isu dalaman Barisan Nasional itu sendiri ataupun isu dalaman UMNO itu sendiri. Adakah penyelesaian terbaik untuk memastikan kestabilan politik Terengganu itu mahu tidak mahu pengaruh ataupun diperhati rapat oleh UMNO Pusat? Bagaimana Doktor melihatnya? Saya percaya itu pernah dilakukan dulu bila dilantik Datuk Seri Syamudin sebagai pengurusi negara Terengganu untuk menyelesaikan masalah pada tahun 2008 dahulu.
Jadi barangkali pendekatan yang sama perlu digunakan pakai supaya pucuk kepimpinan kebangsaan di peringkat nasional tahu masalah sebenar di situ, bukannya masalah tidak dapat menjalankan tanggungjawab, tetapi lebih bersifat masalah dalaman yang saya rasakan perlu dirungkai berdasarkan kepada kelahiran beberapa personaliti yang kuat, yang mempunyai pengikut masing-masing, dan bagaimanakah pendekatan yang bersifat musyawarah, bersifat untuk melahirkan keadaan menang-menang kepada semua tanpa mengganggu struktur ataupun pentadbiran yang licin, teratur, yang lancar. Kesemuanya juga bergantung kepada hubungan resiprokal dalam konteks di peringkat kebangsaan mampu untuk memantau apa yang berlaku bukan sahaja di negeri Terengganu sebenarnya, tapi di hampir ke semua negeri, supaya sokongan itu tidak terencat ataupun terhalang hanya disebabkan oleh wujudnya konflik dalaman. Sedangkan proses sebenar untuk meraih sokongan bukan sekadar menjadi ahli UMNO ataupun orang UMNO dalam konteks UMNO, tetapi juga untuk mencapai golongan yang berada di luar. Jadi jika krisis seperti ini berterusan, itu boleh mengganggu proses meraih sokongan untuk memulihkan semula proses melahirkan keyakinan dan kepercayaan. Okey, bab kata doktor, saya memetik semula apa yang doktor kata, damage has been done. Melihat dalam konteks di peringkat pusat, adakah ia membawa implikasi besar ataupun membawa menjejaskan di peringkat pusat UMNO itu sendiri? Jika tidak ditangani segera, ia boleh memberikan kesan di peringkat pusat. Maksudnya, jika tidak ada jalan penyelesaian yang menang-menang untuk semua dalam jangka masa yang pendek ini, jika diperpanjangkan lagi mencari jalan penyelesaian, saya percaya ia boleh memberi kesan impak kepada kepimpinan di peringkat pusat. Tetapi saya percaya peringkat pusat juga tidak mahu mengheret ia menjadi satu yang berpanjangan, dan malahan mungkin akan ada pemimpin di peringkat atasan ke negeri Terengganu berjumpa bersemuka dengan Datuk Ahmad Said dan juga mereka yang mempunyai rasa tidak puas hati, dan jika itu dapat dilakukan segera, saya percaya damage yang sudah berlaku itu dapat dihentikan dengan segera. Okey, dalam perbincangan ini turut sama adalah rakan tugas saya Rizal Zulkafli yang berada di Bilik Berita. Mungkin dia ada nak tanya dengan doktor. Silakan Rizal. Okey, terima kasih Ashok. Dan doktor, melihat kepada perkembangan krisis politik di Terengganu ketika ini, dan saya ingin bacakan laporan yang telah disediakan oleh agensi berita bernama, beliau menyatakan bahawa lebih 50 penduduk kampung di Hulu Terengganu meluahkan rasa kecewa dengan tindakan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Ajil Ghazali Taib 52 keluar UMNO, dan saya akan bacakan petikan di sini, iaitu saya amat kecewa dengan tindakan wakil rakyat Ghazali di kawasan ini. Kami sanggup memberikan sokongan padu dan kepercayaan kepada beliau untuk membela dan melakukan perubahan di sini, namun tindakan sedemikian yang dilakukannya. Tambahnya lagi, bagi saya dia bukan seorang ahli parti yang setia jika dia tidak akan melakukan keputusan yang terburu-buru tanpa memikirkan kesan di sebalik semua keputusan tersebut. Dan ini adalah daripada kacamata seorang pengundi yang melihat kepada perkembangan dan juga pergelutan di antara pemimpin sebuah parti A dan juga sebuah parti B di Terengganu. Komen Dr. Siva sendiri tentang apa yang diluahkan oleh pengundi ini, dan bagaimanakah seharusnya perkara-perkara seperti ini, lompat parti, keluar parti, melepaskan jawatan, dilihat sebagai satu pengajaran untuk bergerak ke hadapan untuk memastikan bahawa keputusan pengundi tidak diambil ringan dalam membuat sebarang keputusan biarpun peribadi ataupun bersifat parti sendiri. Ya, pemimpin lahir dari rakyat. Tanpa rakyat, saya percaya pemimpin tidak mampu untuk meraih sebarang sokongan, tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa. Dalam konteks ini, pemimpin mendapat jawatan adun ataupun ahli parlimen berdasarkan kepada undian yang diperolehi, dan saya percaya itu merupakan satu amanah yang harus dipegang oleh mana-mana pemimpin sekalipun. Dalam konteks ini, alasan itu dianggap lebih bersifat protes, kurang munasabah, menyebabkan ada pengundi yang mungkin merasa tidak puas hati dengan apa yang sedang berlaku kerana itu dilihat sebagai kemelut politik dalaman. Itu juga mereka yang lompat parti ataupun mana-mana pemimpin yang melepaskan kedudukannya tanpa alasan munasabah. Saya percaya sudah tiba masanya SPR sendiri, Suruhanjaya Pilihan Raya, mencari jalan penyelesaian yang terbaik supaya ada undang-undang peraturan yang menyekat pemimpin untuk berhenti begitu sahaja tanpa ada alasan yang boleh diterima pakai. Ini bukannya isu baru, krisis kepimpinan, peletakan jawatan itu besar. Kita sudah melihat, ia pernah berlaku di Kedah ketika Tan Sri Osman Aruf, di Selangor ketika Datuk Abu Hassan ataupun Tan Sri Muhammad Taib. Kita pernah melihat ia pernah berlaku di Perlis ataupun di Terengganu sendiri sebelum ini
ketika Datuk Eli Jusur dan juga Datuk Syahidan Kasim tidak dilantik. Itu semua dilakukan berdasarkan kepada pendekatan yang diguna pakai oleh parti supaya tidak menjejaskan reputasi dan kredibiliti parti. Tapi dalam konteks apa yang berlaku hari ini, kita lihat ia sedikit sebanyak menjejaskan bukan sahaja kedudukan dalam parti tetapi juga persepsi setengah pengundi yang melihat ia dilakukan berdasarkan kepada alasan yang sukar diterima ramai. Dan Doktor, adakah ini juga atau perkembangan terkini di Terengganu ini dengan seperti yang Doktor katakan tadi, alasan yang mungkin boleh dilihat remeh, adakah ini juga akan merencatkan perkembangan kepada mencapai satu tahap di mana politik matang di antara pengundi dan juga pemimpin calon mereka, pengundi dan juga pemimpin di luar sana dapat dicapai, Doktor? Ya, barangkali kita sedang berada dalam transisi untuk mencari kematangan dalam arena politik, terutama literasi politik yang semakin berkembang. Tetapi sejauh manakah ia dilihat bukan sahaja dari perspektif pengundi rakyat, tetapi pemimpin juga harus melihat bagaimanakah mampu untuk menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih matang dalam konteks ini. Barangkali Datuk Ahmad Said merasakan sumbangan dan juga apa saja yang telah dilakukan itu harus diberikan penghormatan, tetapi bagi pucuk pimpinan teratas mungkin dirujuk kepada perjanjian yang telah ditandatangani setahun yang lepas kalau wujud di antara kedua-dua pihak sedemikian rupa. Lantaran itu, yang mahu dilihat adalah sejauh manakah kematangan itu lebih bersifat dari sudut idea baru, mindset ke atas penerimaan dan pertukaran yang berlaku itu melangkaui nilai-nilai yang bersifat emosi ataupun yang telah menjadi satu rentetan persejarahan dalam konteks politik kita. Dalam konteks politik baru, barangkali nilai kematangan itu harus diukur kepada sejauh manakah kita mampu menghormati dan mengiktiraf kedudukan rakyat yang telah memberikan amanah dan juga yang telah memberikan tanggungjawab ke atas perjanjian di antara rakyat dan pemimpin. Okey, terima kasih Dr. Siva. Ya, sama-sama. Okey, terima kasih kepada Rizal dan sebelum Dr. Siva masih di talian Ya, saya. Okey, bercakap mengenai apa yang baru dalam politik kerana krisis seperti yang doktor katakan tadi, ia seakan mengulangi sejarah perpecahan dan juga kem yang wujud dalam landscape politik Terengganu itu. Melihat dalam konteks penyelesaian dan ramalan doktor sendiri, penyelesaian kali ini seakan adakah ia dapat mencerminkan apa itu yang baru dalam politik atau sebaliknya? Jika dibawa ke meja rundingan, jika mampu untuk mengenepikan kepentingan bersifat peribadi dan lebih bersifat politik kepartian dan amanah rakyat, maka saya rasakan itu boleh diterima oleh sebahagian daripada rakyat. Politik baru mahu melihat bukan pengulangan ke atas krisis yang sedang berlaku, tapi sejauh manakah adanya satu mekanisme dalam parti sendiri dapat mencari titik keseimbangan di antara pemimpin dan juga bukan saja di peringkat negeri tetapi juga di peringkat kebangsaan agar ia menjadi satu penanda aras dalam proses transisi kepimpinan. Barangkali politik baru mahu melihat transisi kepimpinan yang licin, lancar, teratur. Mungkin juga ada sebahagian mahu melihat pembubaran sebagai asas untuk memberikan mandat dalam konteks ini. Jadi politik baru itu tidak ada satu faktor yang mempengaruhinya, tetapi saya rasakan ada pelbagai faktor kerana wujudnya pelbagai kumpulan dan juga sektor dalam masyarakat khususnya di Terengganu itu sendiri. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang sikit sebanyak mengulas mengenai isu politik di Terengganu ini. Kita akan berehat seketika, lagi laporan mengenai krisis politik Terengganu selepas ini.